My Suara FM. Okey, betul sekali 29 petang dan kita sudah pun bersama dengan Jacqueline di My Suara FM. Sekali lagi di hari Jumaat dalam sesi segmen Permaisuri. Jangan salah sebut lagi. Permaisuri ya. Permaisuri. Okey, dan bersama dengan Jacqueline hari ini selama 1 jam kita akan menyambung kita punya discussion ataupun perbincangan kita berkenaan dengan etika di tempat kerja kan? Betul. Kan, jadi mungkin ada di antara anda yang tak sempat nak dengar minggu lepas. InsyaAllah kita akan cuba recap sikit-sikit minggu ni. Boleh. Kalau anda ada soalan nak tanya pun boleh juga tanyakan soalan anda di fanpage My Suara FM. InsyaAllah kita akan jawab. Bukan kita lah, Jacqueline yang akan jawab soalan anda tu sebab dia lebih pakar. Kita suka sampuk je. Selalu DM kena soal. Hari ni berdebar-debar dia. Setiap kali dia datang dia kan berdebar-debar. Itu mesti ada soalan-soalan ujian dia nak bagi. Okey, dan minggu ni kita nak sambung berkenaan dengan etika di tempat kerja kan? Betul. Okay, sebab mungkin ada di antara anda yang merasakan apa yang anda lakukan tu sekadar benda yang tidak ada orang tak pandang benda tu sebagai satu benda yang berat. Betul, sebab benda kecil kan. Betul, sebab kadang-kadang bila kita dengar etika di tempat kerja ni dia macam common sense, tapi bila berlaku di tempat kerja benda yang common sense tu dah tak jadi common. Itu dia. Jadi sebab kita nak orang pandang kita sebagai seorang yang profesional, maka kita haruslah membuat sesuatu benda yang kecil, sekecil-kecil pun jadikan dia sebagai satu benda yang serius. Betul. Jadi barulah orang kata nak melabur kat dia ni pun barulah ada hasil. Ini cakap je lebih kan, tapi tak buat pun payah juga. Orang nak melabur pun tak percaya kan. Betul. Tapi dalam masa yang sama mulut pun kena ada manis. Betul, itu semestinya. Itu semestinya. Okey, jadi kalau nak tahu apa perkongsian untuk minggu ini, pastikan anda stay tune bersama dengan kami. Okey, itu dia tadi lagu daripada Projector Band, Sudah Ku Tahu. Lagu ni sebenarnya dah lama, tapi sekarang ni kemarin lagi orang hari-hari main Sudah Ku Tahu. Tapi ramai juga yang cakap saya dah tahu dah pasal professionalism ni, tapi tak pernah amalkan pun. Okey, Jacqueline boleh komen sikit berkenaan dengan hal ini. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadilah, bila kita dengar tentang professionalism, dengar tentang etika di tempat kerja, macam sesuatu yang kita dah tahu ni, dari kecil kita dah ajar kan. Tapi apabila kita melihat keadaan realiti di tempat kerja, benda kecil, contoh kita hari tu kita dah berkongsi tentang cara networking di mana kita nak letak cawat gelas okey, boleh. Tak dengar. Tadi kurang sikit. Okey, tak apa-apa. Teruskan. Okey. Kadang-kadang orang melihat benda ni common sense, tetapi bila kita melihat realiti di tempat kerja, benda kecil, contoh apabila kita pergi business networking mana nak letak gelas. Katalah kita seperti cerita minggu lepas, kadang-kadang kita berjabat tangan di tangan kiri, tangan kanan kan, tetapi apabila kita memegang gelas ataupun handbag ataupun apa-apa saja ataupun kertas, kita letak di tangan kanan. So apabila nak ada orang nak berjabat tangan tu, barulah kita kelang kabut nak alih situ nak alih sini kan. Itu sebenarnya macam common sense, tetapi sebenarnya kalau DM pergi ke networking atau di tempat kerja, ramai yang tidak sedar walaupun sekecil macam mana pun benda ni, tapi benda yang sangat penting lah. Yalah, kadang-kadang bila kita nak salam orang tu, bila dia terpaksa delay untuk letak barang dia kat tempat lain, delay untuk kita letak tangan kita. Contoh kalau kita bagi tangan ke orang, kita nak orang sambut immediately. Betul. Tapi bila kita terpaksa tunggu about 1 second, 2 second, dekat situ air muka kita dah jatuh dah tu. Betul. Betul. Kemudian imagine kalau kita hulurkan tangan nak berjabat tangan, kemudian orang ni dia sibuk nak alihkan buku ke file ke, pandangan mata dia ke mana? Ke barang-barang dia, betul? Pandangan mata dia bukan pada kita. So kita dah ada perasaan sedikit yang tak betul lah. Kan? Rasa awkward, rasa macam disappointed. Itu mungkin walaupun kita mungkin jenis yang nak rationalize kan, tak apa, dia busy kan, tetapi pandangan kita terhadap personality orang tu, professionalism dia di mana, dalam keadaan walaupun mungkin macam DM kata dalam satu saat saja pun kita dah ada sedikit impression lah. Yes, itu dia. Jadi sebenarnya bukan senang tau nak menjadi profesional ni. Daripada sekecil-kecil benda kita kena ambil tahu, bukan sekadar kita pandang benda-benda yang besar saja. Betul. Tahu dan buat. Tahu dan buat, bukan tahu tapi tak buat. Saya tahu tapi tak buat. Okey. Dan minggu ni kita nak bersambung
tentang tajuk di Tempat kerja. tempat kerja lagi. Jadi agaknya untuk fokus hari ni apa yang kita nak Okey. fokuskan? Minggu ni kita akan berkongsi sedikit tentang interaksi kita di tempat kerja. Bagaimana kita berinteraksi bukan saja dari segi verbal, maksudnya komunikasi secara lisan, tetapi dari segi yang paling penting dalam komunikasi ialah non verbal ataupun interaksi secara bukan lisan. So itu yang kita akan kongsi sekejap lagi. Yes, bukan lisan maksudnya macam gerak badan, Betul. daripada mata, mulut, bibir dan semuanya. Betul. Macam hari tu kita ada sentuh sikit berkenaan dengan pandangan mata bisnes dengan mata Betul. 3 jenis pandangan kan tadi. Betul. Minggu lepas kita dah belajar tu. Nanti saya tanya dia. Alamak. Ini yang aku seram ni. Okey, tak apa. Jadi kalau anda nak tahu sebenarnya nanti standby pen anda, standby kertas anda, standby notebook anda untuk sama-sama anda mencatatkan apa yang akan Jacqueline kongsikan sebentar nanti. Okey, waktu sekarang ni 2:23 minit petang. Alright, kita nak kongsikan terus bersama dengan tajuk kita hari ini, etika di tempat kerja. Okey, sebagai sambungannya. Yes. Minggu ni kita akan bercakap tentang personal space. Personal space. Okey. Personal space ni rasanya DM pernah dengar kan? Agak-agak kira apa tu? kawasan persendirian lah. Betul. Kita punya kawasan sendiri. Betul. Kawasan sendiri ada dua ya, personal space dengan personal territory. Personal space, sebab saya bercakap situasi di tempat kerja. Okay. Personal space ni adalah ruang ataupun space, ialah space dan ruang sama lah kan. Sama. Yang kalau seseorang masuk ke ruangan itu, kita tidak rasa selesa. Dan masuk ni bukan saja dari segi fizikal, tetapi mungkin dengan contoh ya, kita bercakap dengan kuat. Dengan suara yang kuat. Alright. Ya. Okay. So macam mana? Okay, dalam personal space ni kita kena tahu anggaran. Sebab kita tak tahu orang ni jenis macam mana kan. So anggaran dia ialah masa kita berjabat tangan tu daripada hujung jari ke dia punya badan tu, itu adalah space orang tu lah. Maksudnya jarak, dan dia adalah mengelilingi orang tersebut. Faham. So bermaksud bukan di hadapan saja tapi di belakang juga. So kadang-kadang mungkin DM pun pernah rasa ada orang yang berdiri terlalu dekat di belakang. So rasa tak selesa. Yalah. Betul? Contoh macam kita dekat bank kan, kalau Betul. kita beratur nak pergi ke ATM tu, Aha. kalau ada orang kat belakang pun kita rasa tak selesa dan kita akan back off. Betul. Ah. So begitu juga di tempat kerja. Mungkin situasi di tempat kerja macam kawan-kawan dah sebab dah kerja lama bertahun-tahun kan. Tetapi ini tidak mempengaruhi, maksudnya berapa lama kita berkenalan ataupun kita dah biasa dengan orang ni, tidak bermaksud tidak ada personal space. Kita kena berhati-hati. Itu sebab kadang-kadang mungkin tiba-tiba ada orang yang kurang rasa selesa dengan kita kerana kenapa? Mungkin kita ada kecenderungan apabila kita berinteraksi, kita artinya cenderung merapatkan muka badan. ke badan ke, dan kita tak perasan mungkin. Ya, sebab kadang-kadang mungkin kita melihat orang tu macam bergerak ke belakang sebab bercakap terlalu dekat sangat. Bagi dia dekat lah, tapi bagi kita mungkin biasa. So itu salah satu yang kita kena tahulah. Jadi kadang-kadang benda tu kalau kita salah anggap, dia boleh menjadi kalau bagi berlainan jantina boleh dianggap sebagai sexual harassment kan? Betul. Ini adalah salah satu knowledge yang you have to know. Sebab mungkin ya, kita bercakap tentang sexual harassment tadi itulah. Mungkin bagi lelaki tu sexual harassment ni bukan lelaki kepada wanita, wanita kepada lelaki pun dia juga. Sama. So siapa-siapa saja yang mungkin melihat benda ni macam saya pergi dekat tapi tidak ada knowledge tentang personal space ni, itu yang menjadi isu tu sebenarnya. Ya betul. Jadi kita tak nak nanti tiba-tiba kan kita sebenarnya nak berborak, nak cerita pasal benda-benda ni. Itu sebab kita perlu tahu waktu di tempat kerja, personal space ni sangat-sangat penting lah. Kerana di tempat kerja ni tempat kita bekerja. Jadi bila timbul ketidakselesaan, dan tempat kerja bukan tempat kita nak huha-huha. Kalau nak huha lepas kerja okey. Jadi lepas tu nak buat apa buat lah, tak kisah kan. Jadi orang tak boleh nak kata itu adalah sexual harassment sebab itu di luar tempat kerja. Tapi kalau tempat kerja ni benda-benda macam ni mungkin menimbulkan rasa tak selesa. Betul. Okey, pernah kena? Setakat ni belum lagi. Belum lagi Mana tahu kau pengalaman kan pernah kena. Okey, jadi kalau anda
Nak tahu itu antara tips dia supaya kita kena tahu personal space kita. Kita tahu jarak kita bila nak bercakap dengan rakan sekerja. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Bukan sekadar lelaki pada perempuan saja, perempuan pada lelaki pun ada. DM pun pernah dengar cerita-cerita macam tu. Okey, jadi kalau anda nak tahu yang lain lagi, sebentar nanti kita akan kongsi lagi tentang etika di tempat kerja. Okey, waktu sekarang ni 2.31 petang. Okey, tadi dah cerita berkenaan sikit tentang personal space. Kadang-kadang orang Personal panggil area, dia personal bubble. Sama juga. personal bubble Sebab dia actually dipanggil dalam lingkungan imajinasi bubble mengelilingi kita lah. Buih. macam sphere cocoon macam tu. Betul. Invisible. Okey, jadi itu berkenaan dengan personal space. Ada lagi itu baru cerita pasal bercakap ataupun dari segi komunikasi kan, dekat-dekat. Okey, yang seterusnya Seterusnya dia lebih kurang sama dengan personal space, tapi lebih besar dia punya keluasan dia lah, kita panggil personal territory. Dia lebih kurang sama sebab bila kita bercakap tentang situasi konteks dia di tempat kerja, kita ada meja kita sendiri, betul? Ada cubicle, ada bilik. Kadang-kadang bila dah kita terbiasa ataupun kita dah biasa dengan keadaan di situ, kita kita tidak melihat ruangan itu adalah sebenarnya adalah teritori rakan kita ataupun bos kita ataupun siapa-siapalah individu tersebut di tempat kerja itulah kan. Sebenarnya personal territory ni juga menampakkan, kalau anda tahu anda faham yang itu adalah personal territory seseorang, sebab bila anda pergi ke tempat tersebut, anda lebih profesional. Maksudnya contoh ya, tidaklah gunakan barang di sesuka hati ataupun alihkan susunan apa-apalah ataupun apa lagi. Biasanya kalau pergi duduk tempat kawan tu tiba-tiba ialah biasanya alihkan kedudukan barang-barang. Ada je kan? benda yang dialihkan ada kan. saja. Sebab kenapa? Sebab dia tidak ada sensitivity ataupun sebab bila kata sensitivity ni dia juga berkaitan dengan etika kan. So dia tak ada sense of nak being professional walaupun itu adalah rakan dia, tetapi territory tetap territory. So dia mesti kelakuan profesional lah. Apatah lagi kalau dalam bilik bos ataupun dalam bilik siapa-siapalah yang lebih, sebenarnya tak semestinya mengikut jawatan. Sesiapa saja. Jadi kadang-kadang ada juga jenis kawan-kawan yang bila tengok tempat kawan tu kosong, hari tu pula kawan tu cuti. Betul. Kan dia pun duduklah dekat situ. Dah duduk kat situ pun tengok itu, tengok ini, tengok gambar orang tu lah, tengok pinjam stapler lepas tu tak pulang balik lah kan, pakai pembaris lepas tu letak bersepah balik. Benda-benda macam tu yang mungkin rasanya ramai yang buat. Betul. And benda ni bukanlah kita katakan takkan itu nak berkira juga kan. Kita bukan bercakap tentang takkan itu tak boleh, ini tak boleh. Ini boleh guna, tetapi mungkin dengan cara yang betul, dengan meminta kebenaran ke ataupun memberitahu terlebih dahulu ke, ataupun benda-benda personal atas meja jangan alihkan ke ataupun dan sebagainya. Sebab kita pun sama juga, kalau kita tiba-tiba barang kita ada orang alihkan sesuka hati kan, walaupun sebab itulah ramai yang cakap biarkan meja aku bersepah, jangan dikacau, sebab hanya dia saja tahu di mana tempat dia letak. Kan, tak payah sibuk-sibuk nak tolong kemas. Tapi mungkin ini akan jadi isu juga di kalangan kakak-kakak cleaner ataupun makcik-makcik yang buat kopi, tea lady ni kan. Sebab diorang ni adalah satu tugas yang mana nak make sure bos dah pesan, saya nak office saya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tersusun. Walaupun meja-meja staff saya. Jadi benda-benda ni macam mana pula kalau kita kata ini melanggar personal territory? Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang keadaan seperti itu, dia akan berbalik kepada pengetahuan. Okey. Maksudnya kalau orang ni tidak tahu, mungkin kita boleh bagi tahu, tapi provided kita ni tahulah. Maksudnya kita cuba yang senang saya nak jawab ialah kita cuba bagi tahulah siapa yang tak tahu ni, kita cuba bagi tahu. Kalau kita dalam keadaan yang mana kita ada peluang untuk memberitahulah. So itu saja. Sebab apa yang kita boleh buat kan, kalau orang tu tak tahu, dia tahu nak buat kerja dia kan, tapi dia alihkan juga. Jadi maknanya kena ada itu dinamakan komunikasi. Jadi kan cakap dengan dia lah, okey kak, meja saya memang macam ni sikit, besok jangan kemas. Tapi kita pun kena faham, dia pun tak nak benda nampak berselerak. Walaupun kita cakap macam tu, dia pun ada bos lebih besar lagi yang dia perlu ikut. Jadi kalau anda rasa macam
kemas sikit lah meja masing-masing. Jadi supaya kakak tu taklah rasa bersalah. Betul. Saya rasa kekemasan ataupun nak susun-susun ni mungkin isu yang kurang, orang kata apa, kurang apa orang kata, tak berapa prominent lah. Berbanding jika isu seperti macam menggunakan barang-barang kawan, kemudian macam Diam kata tadilah, pakai stapler tapi tak bagi balik. Tak bagi balik kan. Bila member tanya, stapler aku semalam kat sini mana? Kejap, aku pinjam semalam. Letak pula dalam laci sendiri. Ataupun masuk bilik lah, masuk bilik kawan. Katalah kawan dia duduk dalam bilik kan. Tiba-tiba lah macam buat macam bilik sendiri. Tidur lah atas bawah meja ke. Itu dah ekstrim lah kan. Tapi tak tahulah. Okey, tapi mungkin itu antara perkara-perkara yang biasa kita buat. Jadi lepas ni, elakkan daripada buat perkara-perkara yang sama sebab dia nampak tak elok. Kita nak anggap diri kita walaupun sebuah syarikat yang kecil, tapi kita nak jadi profesional, kita harus bersikap profesional di tempat kerja kita juga. Betul. Sebab tu kadang-kadang biasa tengok kadang-kadang dekat dalam office siap ada bantal kan. Bantal apa ni? Bantal busuk pula letak kat belakang cushion. Ada je benda yang mereka lakukan. Okey, itu sebahagian daripada personal territory. Kalau cakap dalam bilik bos kan. Macam yang Jacqueline kata-kata tadi, bila kita cakap terlalu kuat. Okey. Mungkin boleh. Yang itu lebih kepada yang tu saya tak elaborate sikit tadi ya. Itu lebih kepada personal space. Okey. Apabila kita satu contoh yang paling senang kita nak imagine ialah bercakap dalam telefon kan. Katalah kita dalam situasi tengah berbincang ataupun tengah meeting. Kemudian jawab telefon. Kemudian bercakap dengan kuat. Apa perasaan DM kalau somebody yang tak kiralah mungkin duduk dua kerusi sebelah kiri, kemudian cakap telefon dengan kuat. Apa yang DM rasa? DM jeling dulu. Rasa tak selesa, betul? Jeling tu adalah action daripada perasaan tak selesa. Tak selesa ataupun macam tak selesa lah, feeling awkward kan. So sebenarnya sebab suara yang kuat tu dia mengganggu personal territory tadi. Macam kalau satu contoh yang paling senang, kalau kita dalam LRT, dah lah sempit, dah tak selesa, kemudian ada pula orang bercakap kuat dalam telefon kan macam dia seorang je ada telefon. Betul. So itu salah satu contoh lah macam mana cara kita yang tanpa kita sedar kita sebenarnya masuk ataupun invading maksudnya masuk ke personal space seseorang dan buatkan orang tu tak selesa. So kalau saya imagine kalau saya pengalaman saya ya, apabila orang tu bercakap telefon, setiap kali cakap telefon kuat, walaupun dalam situasi yang bukanlah bising, kata dalam bilik kan. So saya ada perasaan orang ni tak ada etika. Yes. So dia mungkin boleh bercakap kuat. Kalau perlu bercakap dengan kuat, mungkin dia boleh pergi ke tempat yang mungkin tak ada sesiapa di situ kan. So itu yang konteks itulah yang kita nak tekankan di sini lah. Yes, lagi-lagi pula kalau panggilan itu adalah panggilan peribadi. Lagi kita rasa tak selesa. Dah tengah nak bincang pasal duit ni. Pasal saham nak naik, tiba-tiba pasal peribadi pula masuk. Okey, kejap lagi kita sambung lagi berkenaan dengan etika di tempat kerja. Okey, waktu sekarang ni 2.43 minit petang. Mungkin kita boleh kongsikan sebelum kita nak mengakhiri hujung-hujung ni. Ada beberapa lagi yang nak dikongsikan? Ada kan? Sikit je lagi. Sikit lagi. Jadi mungkin kita boleh terus berkongsikan. Yang seterusnya tadi berkenaan dengan personal, kita masih lagi dalam personal space dan juga personal territory. Okey. Seterusnya mungkin kita beralih sikit je. Sebenarnya benda ni personal space, personal territory ni dia berjalan mengikut individual tu. Maksudnya dia bukan satu tempat. Di mana saja anda berada, itu adalah space anda. Contoh, tadi mungkin kita visualize yang personal territory tu kita dah terangkan di meja kita, cubicle kita, di bilik kita. Tetapi sebenarnya personal territory ataupun personal space ni dia menjadi satu apabila kita bergerak. So contoh, kita menghadiri networking event. So personal territory kita sentiasa bergerak ikut kita lah. Sama juga kalau pergi meeting. So contoh, etika yang sama perlu kita kena ingat lah. Contoh pergi meeting, kita dah tak boleh, berhati-hatilah menggunakan apa yang sepatutnya milik orang lain. Contoh, itu satu contoh yang sangat-sangat straightforward lah orang kata kan.
Okey, seterusnya yang saya nak berkongsi adalah roadblocks to communication. Dalam kita sekali lagi Apa roadblocks? Roadblocks. Wah, Maksudnya ada roadblock apa juga. yang menghalang. Roadblock macam polis roadblock. okey. Tapi ini tak ada berkaitan dengan polis ya. Roadblock ni maksudnya sesuatu yang menghalang komunikasi sihat di tempat kerja ataupun cara interaksi yang sihat di tempat kerja. Benda ni apabila saya bercerita, setiap kali saya bercerita ataupun berkongsi, orang sentiasa melihat ni sebagai common sense. Tetapi apabila orang kata apa, apabila kita terlupa yang kita ni seorang profesional, kita pada mulanya kita anggap common sense tu dah tak jadi common kan. So pertama sekali body language. So ini apabila kita apa body language yang selalu DM rasa macam bila bercakap dengan seseorang kan, apa satu body language yang DM rasa orang ni berminat ke nak dengar apa yang saya nak cakap, apa satu yang air muka kan. Okey, air muka, ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Lagi? Kemudian Kedua, tadi cakap satu, dua pula. Kan, tipulah dia. Okey, yang kedua mungkin bila kita nampak orang tu duduk tak selesa. Okey. Pergerakan badan dia Pergerakan badan. Dia macam dia dah lari tumpuan. Dia dah jadi macam restless dia macam nak pergi. Nak bergerak. Aku nak buat apa ni? Betul. Satu yang paling common betul antara apa yang DM kata tadi tu memang betul, memang itu adalah realiti kita lah. Tapi satu yang kadang-kala kita selalu terlupa ialah dengan berpeluk tubuh sebab kadang-kadang kita ingat kita berbuat macam ni, sebenarnya kita nak rasa relax, relax ataupun serius. Kita nak rasakan badan kita atau diri kita selesa, tapi sebenarnya itu yang kita nak buat. Tetapi apabila orang melihat, dia lebih kepada kelihatan tidak berminat, defensif dan sebagainya. Defensif ya. Salah satu lagi menguap. Menguap dah tentulah. Tu tiba-tiba tengah bercakap menguap pula. Dan best tu pula, kalau menguap dia tak nak buka mulut, dia tutup. Setiap orang akan perasan. Nampak kembang je tiba-tiba pipi. Sebab ada contoh tadi. Okay. So ada itu yang selalu kita. Sebab lagi satu, menguap ni dia contagious. Dia macam apa, jangkit berjangkit. Berjangkit. Bila seorang dah menguap, orang lain akan menguap. Betul. Ini mungkin kalau di tempat kerja tu, kalau dengan kawan-kawan kita menguap ni, masih cerita menguap masih mungkin tak berapa crucial lah. Tetapi kalau dalam meeting ataupun dalam perbincangan ke kan, itu salah satu yang perlu kita berhati-hati. Tapi body language ni, selain pada berpeluk tubuh tadi, ekspresi wajah itu juga yang sangat penting. Ekspresi wajah ni saya selalu dapat soalan, kenapa? Dia kata, Jacqueline, kadang-kadang memang saya tak boleh nak buat dekat muka saya ni. Dia kata sebab kalau di tempat kerja, masa meeting dengan topik, dengan tahulah kan, kerja di tempat kerja, meeting apa berlaku pada masa meeting kan. So saya nak tunjuk yang saya ni tak boring ke, saya berminat ni, saya macam susah, dia kata. Sebenarnya pada pendapat saya, daripada pengalaman sendiri, pertama sekali apabila kita nak ekspresi wajah tu kelihatan sentiasa berminat, mata ni, pandangan mata kita perlu fokus. Apabila kita fokus dekat orang tu, automatically kepala kita ataupun pemikiran kita pemikiran kita akan tertumpu pada orang tu, apa yang dia bercakap. Yalah, betul. Tapi bila mata kita dah lari ke tempat-tempat lain, maka itu dah bukan lagi pandangan profesional, dia dah jadi pandangan lain kan. Itu pasal pandangan dari tu. Betul. Dan ada orang yang cakap, saya ni emotionless lah. Iya ke emotionless? Ada juga kadang-kadang dia ni berminat ke tak berminat, muka dia straight je daripada tadi sampailah sekarang muka dia gitu je. Jadi itu susah juga nak dianggap dia ni berminat ke tak berminat. Macam tu kan. Itu adalah feedback yang paling, orang kata apa, paling bernilai lah untuk orang tu. So bila dia rasa macam tu, dia perlu dapatkan feedback daripada orang untuk dia macam mana dia perlu nak kelihatan
ada emotion. Dia tak adalah tak ada emotion, tapi mungkin ekspresi. Dia tak ada ekspresi ya. Itu dia. Sebenarnya senang sebenarnya. Ini baru kita cerita. Tak payah cerita dengan orang lain lah. Kita cerita dalam kita punya konteks kerja dalam office sendiri pun. Banyak benda yang kita harus fikir tentang personal territory, personal area, kemudian benda-benda sekecil-kecilnya. Sebab selalu dia tengok ini adalah benda-benda biasa yang kita lakukan. Kadang-kadang sebab kita fikir, alah dia ni satu office, dia dah kenal aku macam mana dah. Aku memang jadi cakap kuat. Tapi dia tak tahu sebenarnya orang rasa annoying juga. Tahu ni hari-hari kau je bercakap kuat, aku tak ada suara ke? Macam tu kan. Jadi kita kena tahu benda ni semua, sebab ini adalah ilmu-ilmu yang penting untuk kita, sebab takkan sampai bila kita nak duduk kerja dekat situ. Kita kena fikir satu hari nanti mungkin kita akan jadi bos, kita akan duduk kat dalam bilik sendiri. Kalau staff you menjerit macam tu, tak keluar jadi singa. Okey, terima kasih Jacqueline kerana berkongsi. Dan kata walaupun setiap minggu kita dapat sikit. Dia dalam 8 bulan dah kat hari sini itulah. Dan tapi kita rasa banyak lagi kita belum kongsi kan. Sangat banyak. Jadi stay teruslah bersama dengan My Suara FM. Kita kontrak 5 tahun. Wah, 5 tahun tu dah boleh tulis buku dah tu. Yes, sebenarnya memang kita bolehlah tulis buku, tak ada masalah. Okey, nanti My Suara FM boleh tolong jualkan. Boleh. Kan? Okey, dan yang lainnya teruskan bersama dengan My Suara FM. Sebentar nanti jam 3 petang Berita Ringkas akan menyusul, dan insyaAllah kita akan bersama dengan Jacqueline lagi minggu depan, dan untuk perkongsian yang lain lagi. Okey, dan kalau anda tiba-tiba ada soalan nak tanya, tak sempat nak tanya hari ni, simpan soalan anda tu minggu depan, forward terus dekat fanpage My Suara FM. Segala soalan insyaAllah kita akan cuba selesaikan. Alright. Dan terima kasih sekali lagi Jacqueline. Dan yang lain teruskan bersama dengan DM sehingga jam 4 petang nanti.